dengan lautan kalium dikromat 6 berasid. Maknanya alkohol tadi akan mengalami proses pengoksidaan. Okey. Cikgu tulis kat sini. Okey, minta maaf lah. Tak ada nak siap ni. Okey. Jadi kalau katakanlah pemandu itu ada alkohol, maka alkohol tadi ni, alkohol dalam apa tu pada pemandu tadi akan mengalami proses pengoksidaan. Pengoksidaan Apa dia kata pengoksidaan? Sebab dia ada lautan kalium dikromat 6 berasid. Jadi bila dia mengalami proses pengoksidaan, dia akan menghasilkan apa dia? Okey, alkohol ni bila dia mengalami proses pengoksidaan, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan asid karboksilik. Karboksilik. So bila dia mengalami proses pengoksidaan, okey, maknanya kalau alkohol ini adalah etanol, kalau in case kat sini dia kata alkohol, contohnya kat sini adalah etanol, cikgu letak etanol, maka asid karboksilik ini dia akan jadi asid etanoik. Okay, asid etanoik. Jadi bila asid etanoik, maka dia mengalami proses pengoksidaan, maka apa yang kita nampak kat sini, okey, orang boleh cek lah, orang boleh cek bahawasanya pemandu itu, okey, ada apa tu, ada alkohol ke tidak pada dia, dia akan nampak lah lautan kalium manganat, apa tu, manganat, lautan kalium dikromat 6 berasid ni. Jadi kita akan nampak gambar warna larutan ni, okey, kalium dikromat. Enam ni berasid akan bertukar warna daripada jingga kepada hijau. Okay. Jadi bila pemandu ini hembus ke dalam apa tu salur kaca, tiup kaca yang ada kalium dikromat 6 berasid, kalau pemandu ini ada alkohol, maka kita akan nampak dalam salur kaca, tiup kaca ini, warna lautan kalium dikromat 6 berasid ini bertukar warna daripada jingga ke hijau. Jadi maknanya bila berubah warna tersebut, maka kita tahu bahawasanya pemandu itu mabuk. Sebab yang menukarkan warna lautan itu adalah alkohol. Kenapa? Sebab alkohol, lautan kalium dikromat 6 berasid ini adalah ejen pengoksidaan. Maka ia mengoksidakan etanol kepada asid etanoik, alkohol kepada asid karboksilik. Okey, tu cerita dia. Okey, untuk 10A. Maka kita tengok soalan dia. Soalan dikata terangkan bagaimana alat ini boleh mengesan, sama ada pemandu itu mabuk atau tidak. Dia suara tegas. Macam mana dia boleh kesan? Pada pendapat anda, adakah kaedah ini berkesan bagi pemandu, mengesan pemandu yang mabuk? Wajarkan jawapan anda. Jadi sini kita nak jawab yang pertama. Soalan yang pertama dia kata terangkan bagaimana alat ini boleh mengesan. So macam mana lautan ini, alat ini boleh mengesan ni? So serupa ni kita boleh kata ke dia? So kita boleh kata larutan kalium dikromat 6 berasid ini di dalam tiup kaca, bertukar warna daripada jingga kepada hijau. Jika pemandu mabuk. Jika pemandu mabuk. Boleh? Kalau pemandu tak mabuk, kalau pemandu tak mabuk, sebab dia kata terangkan bagaimana alat ini mengesan. Sama ada pemandu ini mabuk atau tidak mabuk. Kalau tidak mabuk maknanya larutan kalium dikromat 6 berasid di dalam tiup kaca itu kekal tidak berubah. Jadi maknanya kat sini,
warna, okey, kita boleh katakan dia kat sini. Warna, okey, larutan kalium dikromat 6 berasid di dalam tiub kaca tidak berubah. Okey, tidak berubah. Boleh Boleh faham ke situ? Tengok soalan dia kata, terangkan bagaimana alat ini boleh mengesan sama ada pemandu itu mabuk atau tidak. Jadi kalau mabuk, warna lautan kalium dikromat 6 berasid berubah daripada jingga kepada hijau. Kalau tidak mabuk tak berubah lah. Maknanya daripada jingga tu jingga situlah. Tu kita panggil tidak mabuk. Okey. Kemudian dia kata lagi, dia kata pada pendapat anda, adakah kaedah ini wajar? Okay, adakah kaedah ini wajar? Okay, so kita boleh royaklah wajar ke tidak? Okay, so kalau kita nak kata wajar, kita boleh katalah wajar. Okay. Pada pendapat anda, adakah kaedah ini berkesan? Okay. So kita boleh katakan dekat situ. Jadi, kita boleh kata, apa dia? Hot tadilah. Sama macam tadilah. Kita boleh katakan dia kali etanol, kita boleh kata etanol. Okey. Etanol ataupun kita boleh kata alkohol. Boleh. Alkohol, okey. Dia apa dia? Bertindak balas dengan larutan kalium dikromat berasid. Okey. Berasid, so dia membentuk apa dia? Okey. Membentuk asid karboksilik. Karboksilik. Boleh. Asid karboksilik. So bila dia membentuk asid karboksilik, cikgu naik atas ni. Okay. Sada so. Jadi bila dia boleh bertindak balas, maka kita boleh kata apa dia? Kaedah ini kita boleh kata wajar. So kita boleh kata, okey, kaedah ini berkesan. Okey, so berkesan lah. Berkesan. Okay. Wajarkan jawapan anda. Kenapa kita kata kaedah ini berkesan? Kita embuh je kan? Okey, pemandu mabuk tu embuh je. Jadi bila embuh kita boleh kata ia boleh mengesan pemandu mabuk dengan cepat. Macam mana kita kata cepat? Pemandu mabuk hanya hembuh saja. Bila hembuh, kita tukar tengok lautan kalium dikromat 6 bertukar warna, maka kita tahu bahawasanya pemandu itu mabuk. Jadi terus saja kita tu dapat. Boleh? Kita boleh juga kata tak berkesan. Okey, kita boleh juga kata tidak berkesan. Katakanlah kita kata tidak berkesan. Okey. Katakanlah kita kata wajarkan jawapan anda, kita kata kaedah ini tidak. Katakanlah kita nak pilih tidak berkesan. Kenapa kita boleh kata tidak berkesan? Sebab apa? Okey. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh. Tidak boleh mengesan tahap alkohol.
dalam nafas. Dengan cepat. Kita boleh tengok perubahan warna. Kita tahu pemandu ini mabuk sebab ada alkohol. Tapi kita tak tahu berapa persen alkohol ada dalam dia. Tak boleh nak agak lah. Cuma kita mungkin boleh kata kalau dia berubah dengan cepat banyak lah. Okey, kalau berubah dengan lambat, okey sikit alkohol. Jadi maknanya tapi berapa dia punya peratus alkohol dalam dia tu. So kita tak boleh nak agak tak boleh nak dapat data dengan tepat. Okey itulah. Okey, tapi kalau kita nak tahu pemandu tu mabuk, okey kaedah senang kita hembus je. Okey, so dia hembus je. Okey, kita boleh tahu, okey dia mabuk. Tetapi berapa tahap alkohol dalam dia tu kita tak boleh tahu. Itu kalau kita nak kata kaedah ini tidak berkesan dari segi apa dia? Dari aspek tahap alkohol dalam nafas itu kita tak boleh tahu dengan tepat. Tetapi kalau kita nak tahu mabuk ke tidak, kita boleh tahu. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Pakat senyap belakang ni. Ada dengan cikgu ke belakang ni senyap ni? Ada. Okey, soalan seterusnya. Jadual 10 menunjukkan keputusan bagi tindak balas berbeza antara sebatian P, Q dan R. Okey, sebatian P, Q dengan R. Dia kata P ni dia bertindak balas dengan kalium manganat 7 berasid bertindak balas. Tapi dia tidak bertindak balas dengan magnesium. Dia tidak bertindak balas dengan hidrogen gas. Okey, tidak bertindak balas dengan hidrogen gas, tidak bertindak balas dengan magnesium. Okey. Jadi ni kita kena ingat ni. Jangan otak awak duduk mikir asid pula, duduk mikir benda lain. Ini adalah tajuk gapo ni? Tajuk sebatian karbon. Walaupun dia tak royak ke kita, ini adalah tajuk sebatian karbon. Bila tajuk sebatian karbon, hok kita mikir adalah siri homolog dia. Gapo dia siri homolog untuk sebatian karbon? Kita tahu gapo dia? Okay, sorry. Sekejap ni, cikgu nak ambil dia punya ni. Okey. Ada berapa siri homolog dia? Kita belajar berkenaan dengan alkana tu tak? Alkana, siri homolog. Okey, sebatian karbon, kita ada alkana. Okey, lagi? Lagi? Alkina. Kita ada Alkina. Okey, lagi? Alkohol. Kita ada alkohol. Okey, alkohol. OHOL. Okey, lagi kita ada Asid apa dia? karboksilik. Asid karboksilik. Okey. Okey, lepas tu kita ada apa lagi? Ester. Ester. Kita ada lagi ester. Sekarang cuba tengok kat sini. Kalau dia kata tidak bertindak balas dengan magnesium karbonat. Oh, ni menunjukkan sifat dia adalah sifat asid. Kalau P ni bertindak balas dengan magnesium karbonat, maka kita tahulah, Q bertindak balas, maka kita tahu Q ni adalah asid karboksilik Q. Okey. Lepas tu yang kedua tengok R. R bertindak balas dengan lautan kalium manganat 7 berasid, dia juga bertindak balas dengan hidrogen. Jadi kalau dia bertindak balas dengan ni, dengan kita ingat ia adalah alkina. Kan alkina. Alkina campur H2. Okey, nikel sebagai mangkin, suhu 180 degree Celsius dapat alkana. Okey. So selesai. P ni apa dia? Dia bertindak balas dengan lautan kalium manganat 7 berasid saja. So P tu apa dia? P tu adalah alkohol. Okey, boleh alkohol. Sebab apa? Sebab alkohol ni bila dia react dengan lautan kalium manganat 7 berasid, dia membentuk dia membentuk apa dia? Membentuk asid karboksilik. Jadi daripada jadual 10 ni kita pun tahulah bahawasanya P ni apa? P ni alkohol. Okey. Kemudian Q ni apa dia? Q ni asid karboksilik. A ni apa dia? Alkina. Okey. Jadi kata tindak balas berbeza untuk sebatian PQ. Okey. Jadi ni kita dapat maklumat. Maklumat yang kita dapat, P adalah alkohol. Okey, so cikgu ambil sini. Okey, so P adalah alkohol. Okey.
Kemudian kita tahu Q adalah asid karboksilik. Okey. Kemudian kita tahu alkina. R ini adalah alkina. Okey, ni kita tahu. So kita nak ambil hon ni, nak ambil hon ni. So kita nak copy, nak mari sini. Okey, daripada dah sebenarnya tapi kita nak letak sini. Kita tahu. Okey, daripada diagram ni bui ke kita ni. Ni maklumat kita dapat daripada jadual tadi. So kita tengok soalan. Soalan nak gapo? Soalan dia kata, sebatian P, Q dan R mempunyai bilangan atom karbon yang sama iaitu kurang daripada 4. Maka kita pun tengok mana kurang daripada 4. Dia kata kurang daripada 4. Okey, tak nampak besar sikit. Okey, besar sikit. Okey, kurang daripada 4. Kalau kurang daripada 4, kita boleh ambil berapa? Bolehlah nak ambil 3, boleh 2, boleh jangan ambil 1. Bapa tak boleh 1? Sebab alkina mana boleh 1? Alkina kena 2, okey? Jadi kalau dia kata kat sini 2 kurang daripada 4, maka kita boleh ambil sama ada kat sini C ni sama dengan 1 ataupun 2. Sekejap ni ada band. Okey. Sekarang dia kata apa dia? Dia kata bila dia kata bilangan atom karbon yang sama, maka PQR ni bilangan atom karbon dia sama tapi kurang daripada 4. Jadi kita boleh ambil 2 atau 3. 1 tak boleh. Kenapa 1 tak boleh? Sebab kita ada alkina. Alkina tak boleh C sama dengan 1. Okey. So atas kita lah, kita nak ambil C2 ke C3. Okey, masing-masing lah. Ikut masing-masing. Jadi jawapan bagi soalan ni dia takkan sama antara seorang pelajar dengan pelajar yang lain lah. Sebab atas pelajar tu nak pilih C2 ataupun C3. Okey. Kemudian dia kata kenal pasti kumpulan berfungsi dengan formula molekul bagi sebatian PQR. So kalau kita nak jawab soalan macam ni tak nak bagi kita tertinggal poin, maka kita buat dalam bentuk jadual. Okey, buat dalam bentuk jadual. Okey. P tadi apa dia P tadi? P tadi alkohol. Maka kumpulan berfungsi untuk alkohol adalah OH. Okey, OH. Itu kumpulan berfungsinya. Ataupun kalau kita tak kata kumpulan berfungsi tu OH, kita boleh kata kumpulan berfungsinya adalah kumpulan
hydroxyl. Okay, hydroxyl. Boleh. Q pula kumpulan apa Q? Q ni adalah asid karboksilik. Asid karboksilik kalau kita nak tahu dia ada ikatan COOH. Kalau kita tak guna dia salah satu ni. Okey. Kalau nak buat dua-dua pun tak apa, tapi dinasihatkan ambil salah satu saja. Kalau kita tak guna COOH, kita boleh kata hydroxyl. Silap ni. Ini adalah karboksil. Okey. Art pula, art apa dia tadi? Art adalah alkina. So kalau alkina, kita nak kenal alkina macam mana? Jadi ikatan C ikatan double C. C ikatan double C. Okey. Ataupun nama kita boleh kata apa dia? Kalau kita tak kata C ikatan double C. Okey, C double bond C macam tu, kita boleh kata ikatan double antara karbon-karbon atom. So kita kata ikatan ganda dua antara, ya Allah ya Tuhanku, antara atom. Atom karbon. Okey. Kemudian dia nak formula molekul. Formula molekul. Kalau alkohol ni C dia adalah 2, maka formula akan jadi C2H5OH. Okey. Asid karboksilik pula kalau C2, kita ambil C2, maka dia akan jadi CH3COOH. Lalu alkina pula, kalau C2 dia akan jadi C2H4. Okey, C2H4. Okey. Maka dengan itu, cikgu rasa tak susah manalah untuk awak skor berapa sini name markah ni. Name markah. Jadi, bila kita buat dalam jadual macam ni, so secara tak langsung, awak dah boleh jawab untuk name markah tu lah. Penuh untuk name markah. Okey, so selesai. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? 3 kali tanya senyap, so kita consider tak ada soalan. So cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Dalam satu eksperimen lain, sebatian P bertindak balas dengan sebatian Q membentuk sebatian U. Namakan sebatian U. Okey, cikgu tak ingat. P tu apa dia tadi? Okey, P bertindak balas dengan Q. Okey, so P bertindak balas dengan Q. So kita ambil ni dulu takut kita tak ingat. Okey, so kita ambil sintop. Kita dah kata tadi P apa alkohol, Q apa asid karboksilik. Tetapi dalam soalan ini kita dah tahu P tu kita ambil etanol, Q adalah asid etanoik kan, kita ambil C2. Okey, dia kata dalam satu eksperimen lain, okey, sebatian P bertindak balas dengan sebatian Q membentuk sebatian U. Okey, membentuk sebatian U. Okey. Kemudian dia kata apa dikata kat sini, dia kata apa dia? Dia kata namakan sebatian U. Okey, namakan sebatian U. Namakan apa sebatian U? Okey. Etil etanoat. Okey, betul. Etil etanoat. Okey. Nak sebut nama dia. Okey, kita tahu tadi kan. Alkohol apa tadi kita guna alkohol tadi? Alkohol tadi adalah etanol. Okey, etanol. Okey, asid karboksilik yang kita guna tadi adalah asid Etanoik. asid etanoik. Okey. Jadi bila kita nak bagi nama, okey, bagi nama dia ni, okey, nama sebatian U ni. Okey, alkohol ni akan jadi kumpulan alkil. Jadi kalau etanol dia akan jadi etil. Okey. Etanoik ni akan jadi etanoat. So etanoik akan jadi etanoat. So nama akan jadi etil etanoat. Okey, etil etanoat. So nama sebatian U adalah etil etanoat.
So soalan seterusnya, huraikan satu eksperimen untuk menghasilkan sebatian U. Okey, maknanya etanol campur dengan asid etanoik. So prosedur dia, kemudian nyatakan pemerhatian, kemudian awak diminta melukis formula struktur bagi sebatian itu. Okay, so kat sini bila kita nak buat eksperimen ini, kita recall baliklah eksperimen dalam makmal. Maknanya kita campur-campur kan, dua ni kita campur saja. Okay, so kalau kita nak buat eksperimen ini, pertama kita ada apa dia? Katakanlah kita ada etanol. So kita kata apa dia? Okay, dua, katakanlah cikgu ambil dua. Okay, sentimeter padu. Ataupun kalau cikgu ambil tiga. Okay, sentimeter padu. 3 sentimeter padu etanol. Sorry, tak nampak sangat. Etanol, okay, tulen. Tulen disukat. Okay, dan dimasukkan ke dalam tabung didih. Step yang pertama. Step yang kedua, kita masuk dalam tabung didih, kita nak tambah apa dia? Tambah asid karboksilik. Okey, jadi step yang kedua, kita tambah asid karboksilik. Berapa asid karboksilik? Kita boleh ambil kuantiti yang sama boleh juga. Okey. Asid silik. Okey, biasanya asid karboksilik dia kita ambil asid karboksilik glasier. Asid karboksilik ni kita kata asid etanoik dah. Glasier. Okey, sama sukat juga. Kita nak berapa tu? So kita sukat, disukat dan dituang ke dalam tabung didih yang sama. Selesai. Okay, kemudian bila kita tuai, kita buat gapo pula? Langkah yang ketiga ni dah buat ester ni. Langkah yang ketiga, kita dah ada dah tu. Kita buat gapo dia pula? Kita tambah asid sulfurik pekat. So tambahkan beberapa titis asid sulfurik pekat. Asid sulfurik pekat ni tak boleh tambah gitu, okey? Okey, kena tambah dengan perlahan. Okey, so kita buat dia punya cara dia dengan tambahkan beberapa titis asid sulfurik pekat dengan perlahan melalui dinding tabung didih. Ataupun dengan perlahan saja dah cukup, okey? Dengan perlahan, panjang sangat tu, dengan perlahan. Okey. Apa kita buat dengan perlahan sebab asid tu. Okey. Kemudian yang keempat, campuran dipanaskan dengan perlahan. Okey, boleh. Jadi bila kita panas dengan perlahan, maka kita akan nampak bau lah. Okey. Yang kelima, kita akan nampak hasil. Okey. Yang kelima, kita akan nampak hasil. Hasil apa dia? Hasil kita akan nampak, okey. Bau harum dihasilkan. Ataupun kalau kita guna bau harum, kita boleh kata bau manis seperti buah dihasilkan. Okey. Jadi yang keenam, kita boleh kata apa dia? Yang keenam, selesai dah lah.
Yang keenam, tak ada lagi keenamnya. Sebab dia kata pemerhatian. Prosedur dah ada pemerhatian. Apa pemerhatian dia? Okey. Kalau dia pemerhatian dia tadi, bau harum terhasil. Jadi soalan seterusnya dia nak formula struktur. Jadi dia nak formula struktur. Formula struktur. Formula struktur. Okay, formula struktur boleh lukis tak? Nama dia apa dia tadi? Etil, eta, etil, etanoat. Boleh lukis ke ni? Cikgu nak lukis lambat sikit lah. Tak apalah cikgu lukis lah. So kita ada C kat sini C. So kita ada O kat sini. O. O ada atas ni satu. So O ada tengah ni satu. Okey. Kemudian buat garis. Copy. Ya Allah. Cikgu rasa awak boleh lukis sendiri ya cikgu rasa ni. Okey, lepas tu naik yang ni, copy, paste. So, boleh letak sini double. Okey. Letak kat sini ada H. Okey. Etil etanoat. Okey, etil etanoat. So, letak H. H. Letak H. Okey, dah selesai. Formula struktur untuk etil etanoat. Okey, dan soalan akhir sekali. Uraikan secara ringkas bagaimana sebatian R boleh ditukarkan kepada sebatian P. Mana pula ni?
sebatian R boleh ditukarkan kepada sebatian P. R tukarkan kepada P. Oh, ni tindak balas apa dia ni? R ni alkina nak pergi kepada alkohol. Tu kita panggil tindak balas penghidratan. Tindak balas penghidratan. Kita tambah apa dia? Tambah air kan? Tambah wap air dengan kehadiran asid fosforik sebagai mangkin. Ingat lagi tadi? Jadi sebatian karbon ni sebenarnya banyak kena hafal. Kalau kita hafal, kita boleh jawab ni. Jadi ni kita buat apa dia ni? Huraikan secara ringkas. Dia nak ringkas saja. So tak perlulah kita kata isi padu ke apa sebab dia nak ringkas. So oleh kerana sebatian P ni P ke Q ke semua ni dalam keadaan gas Okey, R ni. R ni mana? R ni adalah alkina. Bila alkina dia dalam keadaan gas. So gas kita boleh kata alihkan. So alihkan. Okey, gas. Gas apa dia? Gas etina. Etina. Alih ke mana? Ke dalam wap air. Ataupun kita tak boleh guna wap air, kita guna steam. Okey, ke dalam steam. Boleh. Lepas tu, keadaan dia. Okey, keadaan dia. Okey. Keadaan dia apa dia? Okey. Dengan suhu 300 degree Celsius. Okey. Lepas tu apa lagi? Okey, tekanan 60 atmosfera. Kemudian mangkinnya, okey, mangkin adalah asid fosforik. Fosforik pekat. Jadi kita dapatlah apa dia? Dapatlah kita cerita pasal dia nak apa dia tu? Dia nak, ya Allah, tekanan. Ia nak apa dia? Huraikan secara ringkas bagaimana sebatian R boleh ditukarkan kepada P. R ni apa dia? Alkina, etina tadi. Okey, etina. Okey, P ni apa dia? Okey, P ni adalah alkohol. Jadi alkina nak jadi alkohol melalui tindak balas dipanggil penghidratan, campur air. Tapi kerana dia dalam keadaan gas, so kita tak boleh nak kata air lah kat sini. Kita kena kata wap air ataupun steam sebab dia dalam keadaan gas. Tapi perlu ada keadaan iaitu nikel sebagai mangkin, asid fosforik sebagai mangkin, suhu 300 degree Celsius dan pressure 60 atm. So dapatlah kita tukar R kepada sebatian P. Okey. Dengan itu cikgu rasa cikgu dah bincang dah semua soalan esei esei SBP iaitu soalan 7 sehingga soalan nombor 10. Okey, ada soalan nak tanya cikgu? Cikgu, kalau ayat sini kita ayat proses penghidratan boleh markah ke tak? Tak boleh lah. Okey, sebab dia tak tanya proses. Huraikan secara ringkas bagaimana kita nak tukarkan. Okey, kalau dia kata namakan proses, barulah kita kata proses penghidratan. Tapi dia suruh awak huraikan. Huraikan maknanya kena ada kaedah. Kena ada reagent kan cikgu kata kalau soalan hurai. Kena ada kaedah, kena ada reagent, kena ada pemerhatian lah biasanya. Tapi kalau kita nak royak pemerhatian untuk sebatian art tu kita tak boleh nak royak lah sebab dia tak ada warna gitu. Jadi kaedah dia apa dia? Kaedah dia alihkan gas etina. Okey, reagent apa dia? Wap air. Okey, keadaan apa dia? Tu kita hurai tu kita kata soalan huraikan. Kalau kita kata sebatian art boleh ditukarkan kepada sebatian P melalui kaedah penghidratan. Itu kita tak jawab soalan sebab kita tak jawab soalan hurai. Lagu mana penghidratan tu? Hurai tu kita kena royak kaedah. Kaedah mana sini? Alirkan gas etina ke dalam wap air. Itu kaedah dia. Wap air tu apa dia? Reagent. Okey, boleh. Okey, tapi tak boleh nak berlaku tindak balas kalau tak ada keadaan. Maka kena kita nyatakan keadaan tu yang kita nyatakan keadaan sebab kita tak boleh nak alih tu ada tindak balas dah. Kita kena ada keadaan suhu kena 300, pressure kena 50. Okey. Ya Allah, awak ni
pressure kena 60 dan makin kena asid fosforik. Barulah ada tindak balas berlaku. Okey boleh? Okey boleh ni? Jadi bila kita kata hurai dia kena ada kaedah. Contohnya masuk ke alirkan, kita ada panaskan, tu kita panggil kaedah. Okey. Jelas tak? Jelas. Ada soalan lagi nak tanya?